Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Achu here. Lepas habis sekolah je, Pik ni kira memang dia dah standby, dia nak ikut Elliot ni pi rumah lama family si Elliot ni lah. Dalam on the way dia tengah follow Elliot tu, dia call Ravi. Dia kata, Ravi hang kena call polis sebab aku tengah ikut Elliot sekarang ni. Ravi ni pun macam, kenapa hang pergi sorang-sorang kan? Patutnya hang tunggu aku kena ikut dengan hang. Kalau jadi apa-apa macam mana kan? Pik kata hang jangan risau, hang call polis je. Sebab sekarang ni hang pun tahu location aku dan hang tahu aku kat mana. Hang suruh polis mai dekat rumah Elliot ni. So perjalanan tu macam jauh sikit lah nak keluar daripada bandar yang mereka duduk tu. So mungkin ambil masa lah untuk polis sampai ke rumah tu. Jadi lepas Elliot sampai rumah tu, Elliot masuk dalam rumah tu. So Pik ni pun macam tunggu dalam 5 minit. Lepas tu Pik terjah lah rumah tu. Dia ketuk pintu, dia terjah rumah tu. Lepas tu Elliot buka pintu, Elliot macam terkejut lah nampak muka Pik kan. Pik kata, okay, hang kena cerita dekat aku apa yang terjadi dekat Andy. Sebab sekarang ni semua orang dah tahu dan aku dah call polis dah on the way. So Elliot ni pun macam muka dia macam dah berserah lah. Muka dia macam, okay, aku dah agak dah hang memang akan jumpa juga jawapan hang, jumpa juga macam berjaya lah selesaikan benda ni. So Elliot pun mulalah bercerita. Elliot kata lepas wife dia mati, dia dengan keluarga ni macam sedih lah, macam depressed lah. So sebab sampaikan Naomi tu kena pergi terapi sebabkan depression. So dia ni macam jadi laki yang dalam kesunyian. Dalam keadaan yang kesunyian tu, tiba-tiba malah Andy. So Andy ni macam ngorak lah si Elliot ni, macam ambil tahu pasal Elliot ni, macam caring pasal dia. So Elliot ni lama-lama dia macam lembut hati lah dekat Andy ni. Dia macam suka dekat Andy ni. Mula-mula Elliot ni macam tak mau lah dekat Andy ni sebab Andy ni kan baru umur. So dia macam menidakkan lah benda tu. Tapi lama-lama macam benda tu dia tak tahan, dia layan juga si Andy ni. Lepas tu Elliot ni dengan Andy ni pergi check in hotel yang si hotel Catwalk tu. Mereka check in, mereka tu lah tidur sekali lah kan. Lepas mereka tidur sekali tu, Elliot ni dia macam ada rasa menyesal lah dia tidur dengan Andy kan. Sebab Andy ni kan baru umur kan. So lepas tu dia macam Elliot ni dia macam dia tak mau dah layan Andy ni. Dia tak macam kira tak mau dah lah teruskan hubungan skandal ni. Lepas Elliot cakap macam tu, Andy ni macam bengang lah. Andy ni dia macam tak boleh move on lah. Dia memang dia kata dia sayang dekat Elliot ni apa semua kan. Sampai hati Elliot nak tinggalkan dia. So sebab tu yang Andy ni dia ambil selfie yang dia bogel dekat hotel tu. Dan dia macam sorok lah dekat office si Elliot ni. Lepas tu Andy ni dia hantar mesej dekat Elliot. Dia kata aku baru sorok gambar bogel aku. Try lah jumpa, carilah macam tu. Sebab tu yang Max boleh terjumpa gambar tu. Okay, lepas tu kira macam Elliot ni dia macam nak suruh Andy ni stop lah kan daripada kacau dia kan. Lepas tu Elliot ni pergi jumpa Andy. Dia kata hang tolonglah stop, kita tak boleh teruskan hubungan ni salah. Hang baru umur and aku dah tua. Kita tak patutlah teruskan benda ni. Lepas tu Andy ni macam menangis lah dekat Elliot ni, menangis. Lepas tu pujuk. Dia berjaya lah tidur dengan Elliot tu buat kali kedua. Okay, lepas tidur kali kedua tu kira macam Elliot tidur dengan Andy ni sebab nak tutup mulut Andy je. Macam nak pujuk je lah dia supaya dia stop. Macam kata okay ni last. Okay dah, aku dah tak boleh dah, ni last dah. Macam tu lah. Lepas tu Andy ni macam dia still kacau Elliot ni lah. Macam dia kata dia tak boleh move on lah. Dia sayang dekat Elliot. So Elliot ni dia rimah, dia geram. Dia dapat tahu kata yang si Andy ni bully student yang kawan baik anak dia tu lah, kawan baik Naomi tu, which is Natalia tu. So lepas Elliot dapat tahu pasal benda tu yang Elliot pergi bagi tahu bapak si Andy tu terus. So bila dapat tahu kata Elliot yang bagi tahu bapak Andy ni bengang lah kan. So Andy ni dia pergi jumpa Elliot tu dekat rumah Elliot. Waktu yang dia jumpa tu adalah waktu malam yang Andy ni hilang. So dia pergi rumah Elliot ni macam dalam pukul 10 malam macam tu lah.
Dia jumpa Elliot ni, lepas tu dia macam mengamuk lah. Dia kata aku nak bongkarkan rahsia hang apa semua kan. Aku nak report polis sebab hang ni ada skandal dengan aku. Kalau hang tak mau teruskan hubungan ni, aku akan report polis. Lepas tu macam tengah duk gaduh macam tu, macam mana tak Elliot ni tertolak si Andy ni. Elliot tolak si Andy ni macam jatuh dekat bucu. So kepala dia macam berdarah lah. Kira waktu tu Andy pingsan dan sambil darah keluar lah daripada kepala dia. Elliot ni dia macam takut lah, dia gelabah lah, dia tak tahu nak buat apa kan. So dia lari, dia pergi cari towel. Lepas dia dah dapat towel tu, dia patah balik, dia tengok Andy ni tak ada, hilang. So Andy ni hilang, rupanya Andy ni dah keluar daripada rumah tu lah, dah lari dah lah. So lepas Andy lari tu, Elliot ni dia macam mungkin Andy ni tak ada apa kot, sebab dia boleh lari keluar macam tu lah kan. So keesokan hari dia, bila dia dapat tahu kata Andy ni hilang, Elliot ni jadi macam gelabah lah. Bila Elliot ni gelabah, so Elliot ni pun buat plan lah macam mana dia nak tutup rahsia ni kan. Sebab dia takut polis jumpa mayat Andy dekat mana-mana, dan cap jari dia yang ada dekat si Andy ni kan, mana nak takut jumpa kan. So apa yang Elliot buat, Elliot call anak dia Naomi tu dan ugut dia suruh tipu alibi Sal. Kata Sal ni tipu alibi dia. Macam mana Elliot dapat tahu pasal kes Naomi langgar orang tu? Naomi ni dia kan pergi terapi pasal depression dia. So bila dia balik daripada terapi, Naomi ni dia selalu tulis semua apa yang terjadi kat dia, rutin harian dia, kira dekat satu diari. So Elliot ni dia baca diari tu sebab dia risau dekat anak dia kan. Dia baca diari tu dan kebetulan dia dapat tahu kata pasal langgar tu. So dia gunakan kelebihan tu untuk ugut kawan-kawan si Sal ni dan kata suruh bagi tahu polis kata Sal ni tipu alibi dia. So, hari Selasa tu kan Elliot ni dia tak pergi dia tak pergi mengajar, dia tak pergi sekolah, dia ambil cuti sakit. So sama juga dengan Sal. Sal pun tak pergi sekolah waktu tu. Elliot ni pujuk Sal, kata dia nak jumpa Sal ni dekat rumah dia. So Elliot ni pun pergi lah jumpa Sal. Dia macam pujuk lah Sal, macam konon-kononnya macam menenangkan dia lah, apa segala bagai kan. Lepas tu waktu tu kira macam dia duduk bersemang tu dekat dalam dapur rumah si Sal ni lah. And then Elliot dia capai pisau, lepas tu dia letak dekat tengkok si Sal ni. Dia kata jom ikut aku pergi masuk forest kan, hang kena ikut aku. Lepas tu Sal ni pun ikutlah cakap dia. And then Elliot dia nampak pil tidur dekat dapur tu, which is milik bapak si Sal ni lah. So dia pun ambil pil tu. And then bila dia pun dah kat tengah-tengah forest tu, si Elliot ni paksa Sal telan ubat tidur tu. Lepas Sal dah telan, dia suruh telan lagi. Sal pun macam ikut je cakap dia. Sal macam tanya kenapa ni apa semua kan. Lepas tu Elliot macam dia kata aku terpaksa buat macam ni, aku minta maaf sangat, aku terpaksa buat macam ni demi anak-anak aku. Lepas tu Sal ni pun macam dia dengar je cakap Elliot ni kan, dia pun telan. Lepas tu Elliot kata jangan risau, aku akan buatkan benda ni tak sakit untuk hang. Okay, bila Sal dah telan banyak pergi tidur tu, so Sal ni pun macam tertidur lah kan, terbaring lah. Lepas Sal terbaring tu yang Elliot ikat kepala Sal ni dengan beg plastik, which is tak boleh masuk oksigen lah, so dia mati lemas. Lepas dia dah ikat kepala si Sal ni dengan plastik, so Elliot pun dia letak juga handphone si Andy ni dekat dalam poket si Sal ni. Handphone tu dia ambil lah waktu yang dia tolak Andy, waktu Andy jatuh tu kan, waktu tu dia dah ambil dah handphone Andy ni. Lepas tu kan waktu Andy tu jatuh berdarah tu, Elliot ni dia ambil darah tu, so dia letak dekat jari si Sal ni. Konon-kononnya macam buatkan Sal ni memang bunuh si Andy tu lah, sebab tu yang ada darah si Andy tu dekat kuku si Sal ni. So lepas tu bila dia dah buat plan bunuh si Sal ni, konon-kononnya menjadikan Sal ni suspek kepada pembunuhan si Andy ni. Beberapa minggu kemudian, lepas yang dia jumpa mayat Sal dan pasal kes kehilangan Andy tu, Elliot ni dia tengah drive tau, tiba-tiba dia nampak macam satu kelibat perempuan. Rupa dia memang macam Andy, tapi dia lebih kukuh lah. Lepas tu Elliot ni dia pergi approach. Lepas tu dia kata hang pergi mana selama ni kan.
Lepas tu perempuan tu pun jawab, oh aku baru nak masuk bandar ni kan, aku nak balik. Elliot dengar macam tu, Elliot pujuk dia kan, kata ni Aita, jom ikut aku kan, aku ada rumah kedua, hang boleh duduk dekat situ. So sebabkan dia takut macam Andy tu masuk dalam bandar tu, jadi dia sorok lah Andy ni, macam dia tak maulah macam nanti Andy ni dia buka cerita yang Elliot ni mencederakan dia apa semua kan. Since then kira Elliot ni dia belah lah Andy ni, dia suruh Andy ni duduk je dalam rumah ni. Dia kurung Andy ni macam dekat attic, dekat bilik atas tu, kira dia kunci lah. So setiap Selasa, Rabu, Khamis tu dia main melawat Andy. Dia kata lepas dia jumpa Andy tu, memang dia tak pernah sentuh dah Andy ni. Dia main, dia bagi Andy ni makan, lepas tu lepak sembang je. Dan Andy ni pun macam tak macam dulu banyak bercakap, fun ke apa. Andy ni pun dia macam diam je. Lepas tu Elliot ni pun tahu kata yang si Andy ni jual dadah kan. So dia assume macam Andy ni pergi lepak rumah kawan dia yang penagih dadah apa semua. Sebab tu yang Andy jadi macam tu, jadi penagih dadah dan sampai jadi kurus macam tu. Lepas tu Pip ni macam marah lah si Elliot ni kan. Dia kata sampai hati hang bunuh si Sal. Sal ni tak bersalah, Sal ni baik gila kot, kenapa hang aniaya Sal sampai macam tu sekali kan. Lepas tu Elliot kata aku terpaksa lah apa semua kan. Lepas tu polis pun sampai dekat rumah tu, and Pip pun cakap hang takkan terlepas kali ni. Lepas tu sebelum polis masuk terjang rumah tu, Pip cakap dekat Elliot ni lah, dia pesan dekat Elliot ni, hang jangan aniaya anak hang jangan mention langsung pasal anak hang langgar orang tu. Kesian dekat anak hang, dah lah bapak dia pembunuh, lepas tu hang nak masuk ke anak hang dalam penjara pula. Lepas tu Elliot macam, oh tak apa, aku takkan mention lah pasal benda tu. So Pip ni pun tanyalah si Elliot ni, mana si Andy ni kan. Lepas tu Elliot kata, oh dia dekat atas. So Pip ni pun pergi lah kat atas kan. Dia pergi kat atas, dia terjah pintu tu, dia tengok ada seorang ni lah perempuan tengah baring, rambut blonde, memang rupa badan macam Andy, dia tengah baca buku. Lepas tu Pip tengok perempuan tu, Pip kata, ni bukan Andy. Pip katalah dia dah tengok muka Andy ni berpuluh kali kan, sebab siasat benda ni kan, dan dia pasti perempuan tu bukanlah Andy. Lepas tu Pip ni dia macam marah lah dekat Elliot, sampai hati hang bunuh anjing aku hang punca anjing aku mati kan, hang bunuh anjing aku kan. Lepas tu Elliot dia macam, muka dia macam confused, bunuh anjing apa hang cakap ni, aku tak faham apa semua kan. Lepas tu polis dah macam masukkan Elliot ni dalam kereta. Lepas tu Ravi pun sama jugalah, dia dah sampai dekat rumah tu kan. So Pip ni pun ceritalah semua dekat Ravi. So Ravi ni pun dia rasa macam lega lah. Dia rasa macam dah jumpa dia pembunuh abang dia, dan dia confirm yang kata abang dia ni bukanlah punca Andy ni mati. So lepas tu polis bawa keluar perempuan yang ada duduk dalam rumah tu, dan Ravi pun nampak perempuan tu. Ravi kata ni bukan Andy. So Ravi pun pasal lah, kata tu memang bukan Andy. Okay, lepas kejadian penangkapan tu dia macam Pip dengan Ravi ni pun dapat tahu daripada polis, kata perempuan tu bukanlah Andy. Dia adalah perempuan lain yang memang seorang penagih dadah, dan duduk di macam bukan duduk di bandar dia pun ni lah, dia duduk di tempat lain. So punca perempuan tu mengaku dia Andy sebab Elliot ni duk panggil dia Andy banyak kali. So dia pun macam terima je benda tu. And plus Elliot ni bagi dia makan, jaga dia, bagi dia tempat tinggal, bagi dia tengok TV apa semua. Dia rasa seronok lah. So dia pun macam iakan aja, menjadilah Andy. Okay, lepas kejadian discovery Elliot bunuh si Sal ni, so family si Sal ni, parents Sal dengan Ravi pilah jumpa Pip ni, cakap terima kasih dekat dia sebab clearkan name si Sal ni. Sebab kan bertahun-tahun Sal ni dikatakan pembunuh, rupanya Sal ni bukan pembunuh, dan dia pun rasa macam lega lah, satu bebanan yang terangkat lah. Walaupun pembunuhan Sal ni dah terjumpa, tapi still tak jumpa siapa yang bunuh si Andy ni, dan mayat Andy ni still tak jumpa kan. Kalau betul lah Elliot ni punca si Andy ni mati, mestilah Andy ni dia ada pensan dekat mana-mana, dan mayat dia pun dah jumpa. Tapi still mayat Andy ni tak jumpa. So maknanya mesti ada something yang missing. So Pip ni pun dia macam bermain dalam fikiran lah benda-benda ni kan.
Lepas tu family Ravi ni dengan family Pik ni depa plan macam nak pi macam satu ada event ni lah, event party ni lah. Lepas tu Pik ni dia macam dia duk tengok lagi semua bukti-bukti yang dia jumpa kan, bukti-bukti yang apa ni pasal kes kehilangan Andy ni. Pik ni dia macam tak puas hati, dia rasa macam ada benda yang dia missing, yang dia terlepas ni kan. So Pik ni pun dia tengok, lepas tu tiba-tiba dia jumpa something. Dia kata kenapa aku terlepas benda ni kan. So dia ambil handphone dia, dia call someone. Okay, dia call someone, orang tu angkat, orang tu adalah Max. Dia call Max. Pik tanya Max, hang kena jawab soalan aku, dia hang kena bagi tahu betul-betul. Kalau tak, memang aku akan pergi report polis sekarang juga. Max ni macam dia tak layan lah. Dia kata hang nak apa lagi kan, hang tak puas-puas lagi kau duk kacau aku kan apa semua. Pik dia kata hang jawab soalan aku dan hang kena bagi tahu betul-betul. Kalau tak, aku memang report polis sekarang ni juga. Lepas tu Pik tanya, waktu parti popular yang tahun 2012 yang lama tu, waktu yang hang beli dadah dekat Andy tu, lepas hang beli dadah tu, hang masukkan dadah tu dalam ayak si Beka kan. Lepas tu Max kata Lepas tu Pik kata, oh rupanya hang yang rogol si Beka tu kan malam tu kan, lepas hang letak dadah dekat dalam ayak dia. Max kata tak adalah rogol sebab dia tak cakap tak nak pun. Pik mengamuk lah. Pik kata hang memang jantan tak guna, memang celaka hang ni apa semua kan. Lepas tu family si Pik ni panggil lah Pik kan, nak ajak dia pi sambut 4th of July kan. So Ravi pun adalah waktu tu, Ravi pun ajak lah kan. So Pik kata tak apalah, pi dulu, sekejap baru dia pi kan, sebab dia macam nak kononnya macam dia kata ada kerja lah. So dia pun macam pi dulu, masuklah Ravi pun pi dulu. Lepas tu Pik ni dia terus pi rumah si Beka ni. Dia ketuk pintu, so Beka buka. So Pik pun masuk. So macam Beka offer lah si Pik ni, hang nak teh tak? Teh ke kopi? So Pik ni kata aku nak teh. So si Beka ni pun buat layak dekat dia. Okay, lepas waktu Beka ni tengah buat ayak, sambil tu dia pun sembang lah kan pasal kes yang Elliot ni bunuh si Sal ni kan. Lepas tu Pik tanyalah macam mana dengan parents hang kan lepas tengok perempuan tu kan. Lepas tu Beka ni macam katalah, oh kami pun mula-mula ingat dia ni Andy sebab rambut dia and then bentuk badan dia macam dia lebih kurang macam Andy. Lepas tu bila dapat tahu kata bukan Andy, kira macam parents ni macam sedih balik lah, Beka kata. Lepas tu lepas Beka hidang ayak dekat si Pik ni pun minum lah ayak tu. Sambil minum tu Pik terus tanya si Beka ni, waktu hampir parti popular tu hang kena rogol kan malam tu. So waktu tu kira Beka ni dia diam, lepas tu tiba-tiba dia nangis memang nangis teruk lah. Lepas tu Pik cakap lah macam kesiannya kat hang kan, hang kena rogol waktu malam tu lepas kena dadah. Macam aku tak boleh bayang apa yang hang lalui kan, mestilah macam depressed kan. Beka ni pun dia kata lah, yelah aku tak tahu siapa yang letak dadah dekat aku, tiba-tiba hari tu aku kena rogol. Aku rasa macam tak ada siapa boleh tolong aku apa semua. So aku stress, aku depressed, sebab tu yang aku masuk hospital sebab cuba mencederakan diri dia lah si Beka ni. Lepas tu Pik tanya lah, lepas tu hang buat apa kan lepas hang dapat tahu kata yang hang kena rogol tu? Beka kata aku cuba cari siapa yang rogol aku. Aku tanya semua orang yang pasal dadah tu apa semua kan. Lalah aku jumpa yang Max ni yang rogol aku. Lepas Beka dapat tahu kata Max yang rogol dia, Beka ni macam lagi sedih lah sebab dia tahu kata Andy yang jual dadah tu dekat Max malam tu. So sebabkan Andy ni lah yang Beka ni kena rogol. Bila Beka dapat tahu kata Andy ni jual dadah dekat Max ni, so malam yang Andy ni hilang tu, malam tu Andy ni balik rumah. Waktu dia balik rumah tu kira Beka ni nampak Andy ni macam pegang kepala dia, macam berupa macam sakit macam tu lah. Lepas tu Beka ni pun face to face dengan si Andy ni. Dia kata, hang tahu tak yang hang jual dadah dekat Max tu, Max ni dah rogol aku. Dia letak dadah dekat dalam ayak aku, lepas tu dia rogol aku. Lepas tu tak Andy kata apa? Andy kata mampu pikat hang lah kan, pada muka hang kena rogol.
Beko dengar macam tu, Beko lagi macam sedih lah. Kakak dia kata macam tu kan. Lepas tu Andy kata lagi, hang patutnya bersyukur tau, ada orang nak rogol hang, ada orang nak kat hang. Hang tu dah lah hodoh, buruk, gemuk pula tu. Andy kata macam tu kat Beko. Beko makin sedih lah. Dia sedih lah dengar kakak dia cakap macam tu kan. Lepas tu Beko ni dia tolak Andy. Beko ni dia tak pasang kata Andy ni kepala dia tengah cedera. Jadi kira Beko tolak dia tu, Beko tolak kuat lah. Sampai Andy ni dia macam terhempak dekat dekat bucu kursi macam tu lah. So bila dia nampak darah dekat kepala Andy tu keluar, Beko ni macam gelabah lah. Beko ni macam cuba macam nak bagi CPR kan. Tapi waktu tu kira Andy ni dah mati sebab darah banyak sangat keluar daripada kepala dia. So apa yang Beko ni buat, Beko ni angkat Andy ni, dia masuk ke Andy ni dalam kereta Andy. So sebab tu yang ada darah Andy dekat bonet tu. Jadi Beko drive kereta Andy tu, kononnya nak pergi sorok lah mayat Andy ni. Sebab tu ada rakaman CCTV nampak kereta Andy lalu dalam pukul 10.40 macam tu. Sebenarnya yang drive tu bukan Andy tapi Beko. Beko ni kan rupa dia lebih kurang macam Andy, cuma dia macam gemuk sikit je. So tu yang polis assume, ingatkan yang tu yang drive tu Andy, tapi tak, sebenarnya Beko. Apa yang Beko buat dengan mayat Andy tu, Beko bawa mayat dia tu pergi dekat rumah lama dia, which is rumah yang kononnya ayah dia renovate tu. Lepas tu dia ambil mayat Andy, dia letak dalam tong ayak. Dia bukan macam tong ayak, dia bukan tong ayak. Sorry. Beko bawa mayat Andy tu, dia bawa masuk dalam tangki ayak. Tangki ayak tu bukan tangki ayak yang macam yang kita tengok tu lah, yang tangki macam tu lah, tak. Dia macam tangki yang macam proses, macam ada proses tu lah. So dia bawa masukkan mayat Andy dalam tu. So lepas dia dah buang mayat Andy tu, so Beko ni macam balik tu yang dapat tahu kata esok tu tiba-tiba Sal ni mati bunuh diri. So dia rasa macam ni mungkin petanda untuk maafkan dosa dia dan beri dia peluang. Sebab yelah dia kan dah kena rogol apa semua kan. Lepas tu tiba-tiba tak sengaja pula terbunuh kakak sendiri. So dia rasa macam tu petanda untuk dia move on dengan hidup dia. Lepas dia dah move on, dah 5 tahun kemudian, tiba-tiba si Pete ni pula nak siasat pula pasal kes kehilangan Andy ni. So bila Beko dapat tahu kata Pete ni siasat pasal pembunuhan ni, dan dia mungkin macam dapat jumpa lah jawapan di mana mayat Andy apa semua. So Beko ni dia macam panik. Okay, lepas dia panik, Beko ni dia simpan lah yang phone yang phone yang Andy buat guna jual dadah tu. So dia cari balik information dalam handphone Andy ni. So dalam handphone tu adalah mesej-mesej yang dia pernah mesej si Elliot ni, cakap jumpa dekat hotel Kekwa apa semua. So so sebab itulah yang Beko ni dia pergi hotel tu, kononnya macam dia nak cari balik laki yang dulu pernah skandal dengan si Andy. Sebab tu yang orang tua perempuan tu kata dia nampak Andy tu 2 minggu lepas. Sebenarnya tu Beko. Sebab yelah Beko kan macam Andy kan. And then lepas dia cerita tu, tiba-tiba Pete ni dia rasa macam pening, dia rasa macam nak pingsan. Lepas tu Pete macam pasal lah. Pete kata, hang bubur dadah dalam ayak aku ke Beko? Beko kata, aku bubur dadah yang aku ambil daripada Andy tu dekat hang. Pete ni pun macam gelabah lah. Pete gelabah, lepas tu Pete macam dia jolok mulut dia untuk muntahkan lah ayak dia balik kan. Lepas tu Beko ni macam dia kata, aku terpaksa buat benda macam ni, aku tak mau kena tangkap dan aku dah terselamat, tapi ni semua yang terjadi ni semua salah hang. So Beko ni pun macam nak cuba bunuh Pete ni lah. So Pete ni cepat-cepat lah lari kan, walaupun dia dalam keadaan yang pening-pening macam tu. Lepas tu Beko dapat tangkap Pete ni. Beko ni dia cuba nak cekik Pete ni, bagi Pete ni lemah. Tapi Pete ni dia macam melawan lah. Dia melawan. Tiba-tiba Pete ni dia macam dengar suara daripada jauh. Lepas tu Beko dia macam toleh belakang. Dia tengok ada family Pete dengan family Ravi tu. So nampak Ravi tu tengah berlari pergi dekat Pete. So Beko ni pun dia macam mengunduk lah. Lepas tu tiba-tiba dia macam menangis. Dia macam peluk diri dia macam takut macam tu lah. So Ravi ni pun macam dia kata dekat Pete, dia kata nasib baiklah kita punya share location tu tak turn off lagi. Pete
katalah macam mana hang tahu kata aku dalam bahaya. Ravi kata nasib baik aku tengok location, dan bila aku tengok hang ada kat rumah ni, dan aku dah boleh shock dah apa yang terjadi. So habislah kisah dia. So yang pembunuh si Andy ni adalah Becca. Jadi at the end of the story, kira Pip ni dia ada relationship dengan si Ravi ni. Sebab Ravi ni macam very caring lah dengan dia, dan dia pun ni macam biasalah dah bekerjasama, jadi macam start sayang lah. So sebabkan Pete ni dia punya discovery pembunuhan ni sangat besar, jadi cikgu dia pun buat satu event, jemput semua media dan present dia punya research tu secara public. So Pete ni pun present, lepas tu at the same time dia cakap lah thank you dekat Ravi sebab tolong dia apa semua kan. So dia pun jemput lah Ravi tu bagi ucapan. Ravi ni pun bagi ucapan, dia kata dia rasa lega sebab nama abang dia dah clear. Dan Ravi ni pun cakap lah abang ni seorang abang yang sangat bertanggungjawab dan sangat baik. Dan disebabkan nak sedapkan cerita, media nak sedapkan cerita, so media just tuduh dia terus dia ni pembunuh. Sedangkan dia ni baru suspek je, dan dia ni pun tak disahkan bersalah sebab tiba-tiba dia mati. Dan Ravi ni kata Sun ni memang tak deserve lah untuk mati, sebab Sun ni dia seorang abang yang bertanggungjawab, anak yang bertanggungjawab, dia juga pelajar cemerlang. So dunia ni macam kehilangan seorang manusia yang sangat berharga. So habislah cerita ni dekat sini, habislah buku ni. So buku ni sampai sini saja. Ni adalah buku first. Sebenarnya dia ada 3 siri, so dia ada lagi 2 buku. So mungkin 2 buku lagi kita akan cerita lagi. So moral of the story is kita kalau ada kawan, janganlah khianat kawan kita. So kalau hampa ada buku yang hampa nak baca dan ceritakan, so bolehlah komen dekat bawah.